السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dan kita pada malam ini di kitab terjemahan pada muka surat 60. Surat 60 masih lagi di bawah tajuk Fasal Hukum beliau salam terhadap pencuri. Dan bawah tu dia mengingkari barang pinjaman sama seperti mencuri. Masih di situ muka surat 60 perenggan yang kedua itu. Katanya di sini terjemahan dia, rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menggugurkan hukum potong tangan. Yani wa asqata sallallahu alaihi wasallam qat'a min sariqi al-thamar wal-kathar. Jadi Nabi tak hukum potong tangan daripada pencuri buah-buahan. Yani dia panggil al-thamar di sini ar-rutab. Madama fi ra's an-nakhlah, yani ar-rutab selama mana dia berada di pohon ataupun di pokok itu. Kan? Dan juga kalau orang tu ambil, dia panggil apa? Dia panggil al-kathar ni macam kita panggil umbut atau tak umbut, perkataan umbut ni dia panggil apa ya? Yang dalam tu, bahagian batang pohon kurma tu bahagian dalam tu. Okay, kalau kita pokok pisang, kita kata pokok pisang, dia panggil umbut pisang. Ataupun yang dalam pisang tu kan, inti dia, jantung dia. Yang itu kan kena di kampung-kampung kan, kita buat kenduri, kita buat gulai kawah. Kan, kalau batang pisang tu kita buat gulai kawah, kita potong, kita belah, kita ambil yang dalam, kita potong-potong kan. Jadi maknanya yang dalam batang pisang tu lah yang dia panggil dalam tu. Maka dia ada macam benang kecil kan. Maka ditarik, dikeluarkan benang tu. Nanti bila kita makan dia jadi macam bertali-tali kan, lekat di kongkong. Jadi kita tarik tu. Kita tarik macam benang tu kan. Tarik panjang tu sampai habis benang tu. Lalu kita potong-potong. Kita masak kari kan. Masak gulai, orang panggil lah, gulai kawah. Masak gulai daging, biasanya orang masak gulai daging ke, kambing ke, dia orang letak umbut pisang. Tapi di sana ni mana pokok kurma ni lah, pokok kurma yang dia panggil yang di dalam batang tu, yang bawah tu. Kalau kita panggil buluh tu macam rebung dia lah. Tu. Jadi di dalam inti ataupun dia kata jantung kurma tu kan. Kalau orang ambil tu, Nabi tak potong tangan. Nabi gugurkan hukum potong tangan di situ. Kalau orang ni ambil buah di pohon, dimakan. Dan Nabi SAW menjatuhkan keputusan anna man asaba minhu syai'an bifamihi wa huwa muhtajun, yani beliau menetapkan bahawa siapa saja yang memakan darinya dengan mulutnya kerana dia berhajat, bukan dia pergi jual, tak, dia bukan curi jual, dia makan. Kerana dia berhajat pada makanan ni, lapar. Kan? Dia pergi makan. Maka Nabi tak hukum potong tangan. Maka tidak ada hukuman atasnya. Okey, kemudian wa man kharaja minhu bi syai', barang siapa, tapi kalau dia ambil bawa keluar. Dia ambil bawa keluar daripada kebun tu, dia tak makan situ, dia bawa keluar. Kan? Maka di sini kita, maka ia wajib mengganti nilainya 2 kali lipat dan mendapatkan hukuman. Okay? Hukuman. Okay, hukuman di sini hukuman pukul ke apa ke, penjara kan. Gitu. Sebab jadi kita fa'alaihi gharamah mislaihi, 2 kali ganda lah. Kalau ambil 1 kilo kena bayar 2 kilo. Wal uqubah, dan kena dera lah. Kena dera, kena hukum. Kemudian dia kata sini, barang siapa yang mencuri sesuatu daripada buah-buahan di tempat penjemurannya, kan? Wa man saraqa minhu syai'an fi jarainihi,
fi jaryanihi atau biyadrihi fa alaihi al-qat'u, maka dia kena hukum potong tangan. Tangan dia dipotong. Dia curi buah tadi tempat jemuran, tempat pemprosesan lah tempat tu kan. Ya. Maka dia dihukum potong tangan. فعليه الأقطاع maksud dihukum potong tangan idza balagha al-thaman idza balagha thaman al-majan, kalau harga ataupun nilai yang dia curi tadi sampai sama dengan harga satu perisai. Perisai perang tu kan. Perisai perang tu yang kita orang guna untuk berperang tu, pakai perisai tu. Tangan itu dia pakai apa? Perisai kan. Tameng, bahasa Indonesia pakai tameng. Perisai. Jadi kita tahan diri kita daripada kena pedang kan. Kena pedang ke, tombak ke. Tu. Dia bisa buat benda-benda keras lah. Kulit ke apa kan, besi ke. Jadi kalau sampai harga tu dicuri, maka tangan dia dipotong. Samanul mijan, harga satu keping perisai tu. Fahadha qada'uhu al-faslu wa hukmuhu al-adlu. Inilah dia keputusan tetap beliau SAW dan hukum beliau yang adil. Kemudian pula seterusnya, wa qada fi syati allati tu'khadhu min marati'iha bi thamaniha marratain. Dan Nabi SAW buat hukuman, buat keputusan, hukum orang yang mencuri kambing di tempat pengembalaan dia. Di padang rumput, tempat gembala. Maka dia mesti mengganti dengan harganya 2 kali lipat. Kalau kambing tu harga 1,200, maka dia kena bayar 2,400. Kan? Dan pencurinya dipukul sebagai peringatan. Wa dhuriba nakalun. Dipukul dia. Tak dipotong tangan. Tapi wa ma ukhidha min atanihi, maka kalau yang dicuri daripada kandang dia, ada kena. Kan? Fa fihi al-qat'u, maka padanya kena potong tangan. Idza balagha thaman al-mijan, bila sampai harga kambing itu sekeping apa nama perisai, harga dia sama dengan tu. Jadi sekarang ni, kalau zaman sekarang ni macam mana harga dia? Harga dia tadi saya tengok dalam Islam web dia punya harga tu. Dia kata rubu' dinar. Rubu' dinar ni 1/4 dinar lah. Okey, dinar macam mana? Dinar ni adalah kepingan emas. Kepingan emas. Jadi 1/4 daripada kepingan emas. Jadi 1/4 daripada sekeping emas adalah berat dia 4.25 gram. Ya. 4.25 gram. Jadi maknanya kalau harga dia berapa ya? 4.25 gram ni 1/4 dinar. Jadi kalau 4.25 4 kali 4 lah, 16 ya, 16 17 gram. Kalau 1 dinar 17 gram. Macam tu ke? Cuba tengok. Cuba tengok kan. Berapa kalau 17 gram dinar? Mana 1 dinar. Tapi ini 1/4 dinar. 4.25 gram emas. Ya, kalau dicuri dengan nilai dia tu, dia akan dipotong tangan dia. Bila sini cumanya khilaf mazhab lah. Macam mazhab Hanafi, dia kira dirham. Yang ni 10 dirham. Dirham ni kepingan wang perak. Ya, kepingan wang perak, dirham. Okey, jadi 10 dirham. Kalau Imam Malikiyah dan Syafi'iyah dia pengguna dinar. Jadi 1/4 dinar. Nah, kena potong tangan lah. Tak sampai macam tu. Baik. Dan waqada biqat'i sariqi rida'i Safwan bin Umayyah. Dan Nabi SAW menghukum potong tangan ke atas orang yang mencuri rida. Rida ni kain selimut. Kain selimut milik Safwan bin Umayyah. Wa huwa na'imun alaihi fil masjid. Sedangkan dia jadi tidur di atas di masjid tu, dia hampar kain dia. Kan tiba-tiba ada orang ni mai curi. Maka orang ni kena tangkap, dipotong tangan. Fa arada Safwan ayyahabahu. Jadi maknanya Safwan dia nak hadiah pada kawan tu, dia tak nak. Bila dah
Dia angkat kes kepada Nabi SAW. Safwan pun dia tak nak kau tu kena potong tangan. Tak apalah, aku bagi kau lah, ambil lah. Kan? Au yabi'ahu minhu, ataupun dia nak jual kat kau, belilah, tak apalah, kau beli. Kan? Dia nak hadiah kau tu supaya kau tu tak kena potong tangan. Kesian lah. Faqala, maka kata Nabi SAW, halla kana qabla an ta'tiyani bihi. Benda ni boleh jadi kalau kau belum angkat kes kepada aku. Maksudnya gitu. Selama mana kes tu belum diangkat kepada hakim, kan, pemerintah, qadi, maka boleh ada maaf-memaafan. Apa maaf-memaaf, kan, boleh memaaf lah. Jadi bila dah sampai kepada qadi, tak ada kemaafan lah, tak ada dah. Tak boleh lah. Nak maaf sebelum sampai kepada hakim ataupun qadi. Baru tak kena potong tangan. Bila dah sampai memang kena potong, tak boleh lah. Jadi maknanya Nabi kita, tidakkah sebelum kau datang jumpa aku, kau nak bagi nak hadiah pada dia? Itu cerita dia. Hadis sahih. Kemudian beliau SAW memutuskan memotong tangan orang yang mencuri perisai dari serambi masjid. Kan, serambi masjid betul ya, yang dikhususkan kepada wanita, maksudnya saf. Kan, kalau ikut hadis tu, apa nama, suffatun nisa, min suffatun nisa, nama tempat yang dikhususkan untuk wanita solat di situ. Jadi situ ada terletak satu perisai, turusun, satu perisai yang terletak di situ. Maka satu orang ni pergi curi. Dia duduk dekat, benda tu terletak dekat saf wanita. Dia pergi curi. Maka Nabi SAW potong tangan orang tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ni dhaif. Bukan. Hadis ni sahih. Hadis sahih. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasai, dan daripada jalan Ibnu Jurayj. Hadis ni sahih. Baik. Kemudian kita lihat sesama. Okey, muka surat 61 kita tengok. Ya. Di sisi lain, beliau SAW menggugurkan hukum potong tangan atas seorang budak di antara budak-budak yang termasuk bahagian 1/5 rampasan perang, yang mencuri sebahagian harta daripada bahagian 1/5 rampasan perang tersebut. Okey, cerita dia macam ni. Tapi ala kuliah, hadis ni riwayat Ibnu Majah, dan hadis ni dhaif, hadis ni lemah di sudut sanad dia. Dan terdapat seorang yang bernama Jabarah bin Al-Maghlas, dan dhaif. Cerita dia macam ni, mafhum dia. Jadi budak ni hamba tawanan lah, seorang tawanan perang, dia jadi hamba lah. Okey, dan dia termasuk di antara 1/5 harta dia, khumus, ya, untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 termasuk bahagian 1/5 daripada harta rampasan perang. Jadi hamba budak ni, dia pergi curi harta yang dia tu dalam kelompok tu, dalam kelompok khumus tu. Ya. Jadi di sini maknanya waqala, dan Nabi SAW kata, malullahi saraqa ba'dahu ba'dan. Maksudnya harta, kan, harta Allah Ta'ala ni sebahagiannya mencuri sebahagian yang lain. Dia ni pun harta Allah, ini pun harta Allah. Jadi harta Allah curi harta Allah. Maksud dia gitu, kan. Jadi budak ni hamba tak kena potong tangan lah, sebab dia pun harta Allah, yang dia curi pun harta Allah juga. Itu maksud dia. Jadi ala kulli hal, hadis darjah dia lemah lah, dhaif.
Okey, kalau hadis dhaif maknanya tak ada nak sebab hukum lah. Kembali kepada asal lah. Jadi kalau hamba mencuri pun macam tu lah. Okey, di sini kemudian dia kata Ibnu Qayyim, wa rufi'a ilaihi sariqun fa'tarafa. Dan telah ditangkap satu pencuri, dibawa, diajukan kepada beliau seorang pencuri, ya kan? Lalu pencuri tadi mengaku bahawa dia mencuri perbuatannya. Akan tetapi tidak ditemukan padanya barang curian. Dia kata ya dia mencuri, tapi tak ada barang curi, tak ada. Maka beliau SAW bersabda, ma ikhaluhu saraqa, ay ma adhunnuhu saraqa. Kan? Ma adhunnuhu qad saraqa, aku tak rasa dia mencuri, Nabi kata. Nabi cuba menafikan perbuatan mencuri itu daripada orang tadi. Ya, aku tak rasa dia curi, maksud dia gitu. Kerana Nabi SAW ni tak suka untuk membenarkan pengakuan orang yang mencuri tadi. Sedangkan Nabi boleh nampak jalan untuk menutup supaya jangan dijatuhkan hukum hudud ke atas orang tadi. Kalau dia tahu saya caca je, ya, saya gurau je, terlepas lah, ya kan? Dan dikatakan bahawa orang tadi dia tak tahu mana curi itu apa. Jadi Nabi SAW nak ambil kepastian bahawa dia ni tahu tak curi itu apa, hukum curi itu apa, dia tahu tak? Kalau tak tahu hukum, tak nak kena hukum lah. Kenapa? Jadi kalau orang tadi dia memang tak tahu hukum, maka hudud akan gugur daripada orang yang terdapat padanya syubhah tadi, kan? Ada keraguan, maka takkan kena hukum hudud. Itu maksud. Jadi maknanya dia mengaku juga, qala bala fa'ada alaihi marratain. Nabi kata tak kot, Nabi kata kau tak mencuri kot 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Maka dia mengaku, ya memang saya mencuri, memang saya mencuri 2 kali 3 kali. Faqut fa'amara bihi, maka Rasulullah perintahkan orang tadi faqut supaya tangan dia dipotong lah. Potong ni pergelangan tangan lah. Ni potong ni mencuri tadi kan. Kemudian warfi'a ilaihi akharu, dibawa orang lain pula, kes lain pula, seorang pencuri diajukan, dibawa, dihadapkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, apa yang membuat dia mengira bahawa dirinya mencuri? Maksudnya aku tak sangka dia ni, aku tak rasa dia ni mencuri, maksud gitulah, kan? Faqala bala, dia mengaku, ya saya mencuri, dia mengaku. Faqala idhabu bihi, kata Nabi SAW, bawa dia pergi. Faqta'uhu, potonglah tangan dia, kan? Thumma hsimuhu, kemudian ubatilah dia sampai darah dia berhenti keluar, kan? Thumma tu ni, kemudian bawa dia jumpa aku. Jadi cara nak hentikan darah orang yang kena potong tangan ni ada cara macam-macam kot. Dulu dia orang gunakan minyak panas, minyak yang panas ataupun besi panas tu kan, besi yang dibakar panas tadi, maka ditekapkan ke tempat potong tu, dia masak kan, darah tu beku, jadi darah tak keluar. Atau dia orang celup dalam minyak panas, minyak gelegak tu kan, celup. Bila celup tu maknanya dia masak tu, dia mati, urat dia tidak mengalirkan darah lah, kan? Jadi kalau zaman teknologi moden, mungkin dia akan guna potong tangan tu, dia akan jahit balik urat-urat darah tadi kan, supaya tidak mengeluarkan darah. Itu cara untuk menghentikan darah lah. Saya rasa saya pernah tengok sekali dalam YouTube mana kot cara menghentikan darah macam tu kan, orang putus tangan ni, gitu, dimatikan saluran dia tadi. Kemudian faquti'a, maka dipotong tangan dia, kemudian dia ubati dia supaya darah tidak mengalir lagi. Summa utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa orang tadi jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Nabi kata kepada dia, tub ila Allah, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah. Faqala, maka pencuri tadi yang kena potong tangan, dia kata, tubtu ila Allah, aku telah bertaubat kepada Allah. Faqala, kata Nabi SAW, taballahu alaika, Allah telah menerima taubat engkau. Apapun hadis ini dhaif, sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Okey, kenapa sanad dia lemah di sini?
Di sini ada apa nama dia kata, perawi hadis ni dikeluarkan oleh Hakim dalam Mustadrak daripada jalan Ad-Darurdi dari Yazid bin Khasifah dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Thawban daripada Abu Hurairah secara marfu', disahihkan oleh Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. Tapi Syekh Al-Adawi dia kata Ad-Darurdi ni dia ni ada auham. Auham ni ada banyak kesalahan lah, kan? Sufyan bin Uyainah menyalahi riwayat dia dalam riwayat Abu Daud dalam marasil, hadis-hadis mursal. Okay? Jadi mana hadis ni sanad dia sanad dhaif lah. Sanad dia lemah. Okey. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan beliau SAW pernah memotong tangan seorang pencuri dan menggantungkan tangannya di atas lehernya, buat kalung di leher dia. Qala hadithun hasan, kata Tirmizi hadis ini adalah hadis yang hasan. Tapi kalau dalam kitab bahasa Arab saya kata ini dhaif. Kalau kitab dalam terjemahan kita dia kata disebut sanad dhaif kerana ada Hajjaj bin Arta'ah, seorang perawi yang banyak kesalahan. Hadis dhaif. Di mana Tirmizi kita hasan. Tapi mana di sini dicek disebut sanad dia ni dhaif lah. Disebut sanad dhaif, lemah. Sebab apa? Sebab Al-Hajjaj bin Arta'ah ni dia ni banyak kesalahan dan juga dia ni seorang yang mudallis. Faslun pula, masuk satu fasal fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam ala man ittahama rajulan bisariqah. Hukum sallallahu beliau sallam terhadap orang yang menuduh orang lain mencuri. Kan? Orang tu tuduh orang lain, tuduh orang mencuri, hukum tu. Apa hukum dia? Baik, Al-Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Azhar bin Abdullah bahawa satu kaum telah dicuri barangan mereka, yakni anna qauman suriqa lahum mata'un. Satu kaum yang kehilangan barang, maksud barang mereka telah kena curi. Fattahamuhu nasan ya min al-hakah. Maka mereka menuduh barang mereka yang curi tadi beberapa orang daripada al-hakah, yakni tukang tenun, tukang tenun baju ni dia panggil apa? Orang yang menenun kain tu kan. Menenun kain. Ada bertuduh orang yang tenun kain ni, beberapa orang penenun kain. Okey, al-hakah. Al-hakah ni maknanya tengok dalam di Gharibul Hadis, kan? Maknanya an-nasij ataupun orang yang tenun kain. Dia tenun benang buat kain lah. Ada bertuduh dia pun dicuri. Fattahamuhu nasan min al-hakah. Baik. Jadi kaum tadi dia bertuduh beberapa orang daripada tukang tenun kain mencuri barang mereka. Cuma dalam kitab terjemahan dia tak beritahu, dia kata dari al-hakah kan. Sebab saya rasa dia tak sempat nak cek kot makna perkataan dalam hadis ni. Kalau dia cek dia akan jumpa lah perkataan al-hakah ni makna apa, kan? Cuma dia tulis kelompok orang dari al-hakah. Jadi kita yang baca pun kita tak faham kan. Jadi kita yang ada kitab terjemahan di sini, kita baca pun kita tak faham apa benda al-hakah ni. Jadi kita yang rujuk pada hadis tu, mana dia panggil an-nasij. Al-hakah ni maksudnya jamak kepada haikah. Haikun, orang yang menenun. Jadi al-hakah maksud para penenun kain. Itu maksud dia. Depa ni dituduh. Fa'atau an-Nu'man bin Bashir sahib Rasulullah SAW. Lalu puak yang menuduh ni depa pergi jumpa Nu'man, kerana Nu'man ni dia gemno lah masa tu, dia wali ataupun dia qadhi, wali lah yang menjatuhkan hukuman. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahabasahum ayyaman. Maka Nu'man pun kurung depa ni beberapa hari. Hak kena tuduh ni. Tahan depa beberapa hari.
Thumma khalla sabilahum. Lalu dia bebaskanlah. Dia pun ni selepas beberapa hari dia bebaskan orang yang dituduh ni. Fa'atahu. Maka yang menuduh pun datang pergi jumpa Nu'man. Faqalu, mereka berkata, khallaita sabilahum bighairi darbin wala imtihan. Engkau bebas dia kan mereka macam tu saja, tak ada pukul, tak ada siksa, tak ada apa, tak ada denda apa. Kan? Pukul pun tak ada. Cek apa pun tak. Faqala, kata Nu'man, ma syi'tum. Ikut kehendak kamu semualah. In syi'tum an adribahum. Kalau kamu nak, aku pukul mereka ni. Fa'in kharaja mata'ukum fadhaka. Kalau dengan sebab aku pukul mereka, barang kamu hilang tu, mereka bagi balik. Kan? Tak apa. Wa illa akhadtu. Kalau barang tu tak ada kat mereka, aku pukul mereka, memang mereka tak curi sungguh. Kan? Wa illa akhadtu min zuhurikum mithla alladhi akhadtu min zuhurihim. Maka aku akan balun, aku akan pukul belakang kamu juga. Macam mana aku pukul belakang mereka? Nak macam tu? Dia kata, masih tu. Apa yang apa nak? Aku okey boleh buat. Boleh. Aku boleh pukul mereka. Tapi bila aku pukul mereka, memang barang tu tak ada kat mereka. Nanti, lepas tu aku akan pukul yang balik. Macam mana aku pukul? Kalau aku pukul belakang mereka 10 kali, belakang hampa aku pukul 10 kali juga. Nak? Ada dia. Jadi, faqalu hadha hukmuka. Dia pun bantah. Dia pun kata ni, kamu pandai-pandai berhukum kah? Nu'man. Pok yang menuduh tadi. Faqala hukmullah wa hukmu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ni hukum Allah dan ni hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan hukum pandai aku. Bukan aku reka sendiri. Kemudian, habis tu. Kita masuklah faslun. Hal-hal yang terkandung dalam keputusan-keputusan terdahulu tentang pencurian. Yani waqad tadamman hadhihi al-aqdiyah umuran, apa hukum-hukum yang kita tengok tadi kan, yang kita baca hadis-hadis tentang tadi, dia ni maknanya dia melahirkan beberapa perkara lah, beberapa keputusan ataupun beberapa poin lah yang kita dapat ambil daripada kaedah hukum tadi. Ya. Yang pertamanya di sini dia kata, mengandung beberapa perkara lah. Pertama, annahu la yuqta'u fi aqal min 3 darahim atau rubu' dinar. Bahawa kalau orang mencuri kurang daripada nilai tu, kurang daripada 3 dirham ataupun nilai tu kurang daripada 1/4 dinar, ni 4.25 gram, kurang pada tu, maka tangan dia tak dipotong. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, jawazu la'ni ashabil kaba'ir bi anwa'ihim duna a'yanihim. Boleh melaknati orang-orang yang buat dosa-dosa besar ni tanpa kita mengkhususkan orang ni tak. Secara umum, siapa yang mencuri, Allah laknat dia. Laknat ke Allah ke atas para pencuri. Okey, tak tahu kan, umum, bukan secara khusus. Ya, bukan secara khusus. Boleh. Tanpa melaknatkan si fulan bin si fulan, bukan tanpa macam tu. Kama la'ana as-sariqa, sebagaimana Nabi sallallahu melaknat orang yang mencuri, dan bukan secara khusus. Siapa saja mencuri, siapa laknat Allah ke atas orang yang mencuri, contohnya. Siapa saja, umum. Dan laknat Allah ke atas pemakan riba. Kan? Dan yang bagi riba, makan, yang bagi, kena laknat. Umum, tidak khusus. Wala'ana syaribal khamri wa'asiraha. Allah laknat orang yang minum arak dan yang membuat arak. Pembuat arak ni kena laknat. Umum kan? Tak khusus. Siapa buat benda itu kena laknat. Wala'ana man amila amala qaum Lut. Dan dia melaknati orang yang beramal dengan yang buat pekerjaan kaum Nabi Lut, liwat ni.
ونهى عن لعن عبد الله bin Himar وقد شرب الخمر. Nabi SAW larang sahabat-sahabat ni pergi laknat Abdullah bin Himar yang telah minum arak. Bila dia laknat dia, Nabi larang, jangan laknat dia. Wala ta'arudha bainal amrayn, tak ada percanggahan pun, tak ada kontradiksi di antara dua perkara ni. Tak ada percanggahan sebenarnya. Tidak ada kontradiksi antara kedua perkara ini. Okey. Fa inna al-wasf alladhi 'ulqa 'alayhi al-la'n muqtadin, dia kata kerana sifat yang laknat tertuju padanya benar adanya, maksudnya secara umum. Kalau memang kena pada dia, kenalah. Kalau tak ada, tak ada. Siapa yang buat benda tu kenalah dekat dia, bukan secara khusus, tapi secara umum. Adapun per individu maka bisa jadi ada perkara-perkara yang menghalangi sampainya laknat ini kepadanya. Kan mungkin kerana dia tak tahu arak tu haram dan sebagainya, sebab tak boleh sewenang-wenang untuk melaknat dia secara khusus. Mungkin ada sebab-sebab yang menghalang, yang menyebabkan kita tak boleh melaknati dia. Itu maksud dia. Okey. Contoh dia kata sini, misalnya dia mempunyai kebaikan yang menghapuskan kesalahannya, atau taubat, atau musibah-musibah yang menghapuskan dosa, atau ampunan daripada Allah kepadanya. Kerananya boleh melaknat jenis perbuatan, tapi tidak boleh melaknat pelakunya berindividu. Macam kita kan lah, kita kata tadi lah, kan? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan itu dalam neraka. Jadi bila sebut kita setiap kesesatan tu, maknanya bukan orang yang buat benda sesat tu kita kau nerakakan dia, tak. Kita bukan tu, siapa kita nak menerakakan orang? Kan? Neraka tu Tuhan punya. Jadi kita baca apa yang Nabi baca, Nabi kita, kan? Wa kullu dalalati wa kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat itu dalam neraka. Setiap kesesatan tu, bila disebut tu, orang yang sesat ni secara umum masuk neraka lah. Tapi tak semestinya si fulan. Begitu. Bukan kita sebut nama si fulan, tapi secara umum orang yang buat kesesatan ni, buat bid'ah ni, tempat dia dalam neraka. Tapi tak semestinya orang tu neraka. Sebab tu Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dalam kitab Iqtida' Sirat Mustaqim, dia kata tentang orang yang buat maulid Rasul ni. Tentang orang buat maulid Rasul, dia kata terkadang, maksud dia, orang yang buat maulid Rasul ni terkadang mereka dapat pahala. Barangkali mereka ni boleh dapat pahala dengan perbuatan yang mereka buat maulid Rasul tu. Pasal apa? Kerana mereka sangka dengan ilmu yang ada pada mereka bahawa itulah dia benda yang benar, benda yang sahih. Tapi hakikatnya benda tu tak sahih, tak betul. Dan mereka pun dah mati, penjelasan belum sempat sampai dekat mereka. Maka dia pun majur, insya-Allah dapat pahala. Macam tu nenek kita lah buat tahlil, kan, buat talqin, tahlil apa semua. Dia pun tak tahu benda tu tak ada dalam sunnah, dan itu adalah benda bidah, kan. Dia pun ikhlas buat benda macam tu, nak pahala dan sebagainya. Jadi majur, insya-Allah, kerana itu ilmu yang sampai pada mereka. Adapun setelah penjelasan sampai, maka itu tak boleh lah. Sebab Allah Ta'ala dah sebut, Allah kata, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyanggahi Rasul, ya, SAW, disanggah Rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya petunjuk. Dah jelas petunjuk, nak bantah Rasul lagi, orang ni yang bahaya. Allah kata nuwallihi ma tawalla, akan biarkan dia buat-buat lah apa dia nak buat. Tapi Allah kata wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Kerana dia tahu tapi dia bantah. Tapi kalau dia tak tahu, masih ada harapan. Kalau dia niat dia ikhlas, insya-Allah dia maju dapat pahala. Itu yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Sirat Al-Mustaqim. Jadi sebagian orang dia faham dia tu, Ibn Taymiyah sebut dalam kitab dia, boleh buat maulid Rasul. Bukan macam tu, bukan itu maksud dia. Kan? Jadi orang yang kata macam tu, sama ada dia ni berniat buruk ataupun memang dia tak faham cara bacaan ayat tulisan apa nama Syekhul Islam tadi. Bukan Syekhul Islam besar macam tu, seperti mana dia sangka tadi kan. Ataupun dia ni niat jahat tu je lah, faham, tapi berniat jahat untuk memesongkan orang.
Ya Allah Ta'ala maha mengetahui lah apa yang dia buat tadi. Baik. Ini yang ke berapa? Ini yang kedua kan? Yang kedua. Yang ketiga, maknanya al-isyarah ila sadid dzara'i'. Terdapat isyarat untuk menutup sarana-sarana kerosakan. Sadid dzara'i' ni maksudnya ditahan dulu benda tu sebelum berlaku benda yang buruk. Ya. Contohnya jadi lah. Musim hujan. Jadi maknanya pihak kerajaan, jabatan-jabatan tertentu dia tak benarkan kita pergi mandi manda di air terjun. Ya kan? Ha. Maknanya air terjun tu bukan dalam pun, dekat lutut dia. Dekat lutut. Tapi dia larang tu sebab apa? Sebab satu zara'i'. Tahan benda ni daripada musibah besar akan berlaku. Kenapa? Kerana nanti kalau berlaku kepala air. Kepala air dia mari kan. Maknanya yalah atas sana tu mungkin air tu disekat oleh kayu-kayu balak dan sebagainya, segala ranting-ranting, segala lumpur, tiba oleh kerana tekanan air yang begitu kuat, balak nanti boleh pecah kan, boom, jatuh kan, maka dia akan hempap orang yang di bawah tadi kan, mati lah. Jadi sadar zara'i', tahan dulu sebelum benda tu berlaku keburukan, kan? Macam Islam melarang wanita bermusafir tanpa mahram lah, kan? Sebenarnya bukan ada masalah apa pun, duduk atas bas, atas kereta api, atas kapal terbang, tak ada gangguan apa. Tapi takut berlaku di jalanan begini-begini benda yang boleh membahayakan dan sebagainya, ataupun nanti kena tangkap, kena kidnap, kena jual dan sebagainya. Ditahan dulu sebelum benda buruk tu berlaku. Itu sadar zara'i'. Okey. Kerana beliau mengabarkan bahawa pencurian seutas tali dan sebutir telur akan terus mendorong pelakunya mencuri sampai tangannya dipotong. Jadi orang yang curi telur, curi tali, didera, ditangkap, di penjara ke, di sebat belakang dia ke, di sebat tangan dia ke, kan? Diberikan pada dia pengajaran. Takut nanti dia akan, kalau dibiarkan nanti dia akan jadi seronok. Dia akan mula mencuri benda-benda yang besar lah. Last sekali jadi perompak bank lah, last sekali. Kan? Perompak profesional. Kenapa? Asalnya dia curi benda-benda kecil-kecil lah. Curi duit kawan dia, kan? Buka wallet kawan, ambil RM5, kawan tak perasan pun. RM50 dia tak ambil, kan? Jadi maknanya bila dah biasa macam tu, dia akan mula mencuri benda yang besar lah. Sehingga akhirnya bukan dekat dipotong tangan, dia tembak mati terus oleh polis. Yang kena melompat bank kan. Dia tembak lah, mati. Kan gitu. Kalau ikut tangan dipotong kan, tapi dah dia keluar senjata, pokok keluar senjata, maka tembak berlaku mati lah. Dia pencuri perempuan, dia nak menang apa? Dia bukan ramai. Polis mari ramai kan, 50 orang habis lah dia. Itu. Baik. Keempat, memotong tangan orang yang mengingkari barang pinjamannya. Dia masuk kategori pencuri menurut syariat sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Dia pinjam barang orang tak mau bagi duit, dia kata mana ada? Tak ada, aku tak pinjam lah. Jadi orang ni hukuman ni macam hukum pencuri juga, potong tangan. Dia pinjam barang tak mau bagi duit, betul ngaku barang dia. Hukum pencuri, hukum potong tangan. Kelima, orang mencuri harta yang nilainya tidak sampai menyebabkan tangannya dipotong, maka ganti ruginya dilipat gandakan. Kan? Dilipat ganda lah ganti rugi dia. Sebab kadar nak kena potong tangan tu 4.25 gram emas nilai dia. Berapa ringgit lah? Tahu lah. Tengok lah siapa yang pakai emas dia tahu lah berapa nilai. Kan? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah menyatakan hal ini secara tekstual, secara bertulis lah. Dia benda yang tulis. Okey. Kawan kita tanya soalan ke? Tak nampak pun. Ada komen soalan kat mana ni? Ada komen di sini. Soalan ke? Okey, tak ada soalan ke no? Saya tengok ni macam ni ada soalan.
Hmm. Okey, teruskan. Rasanya ada kawan tanya soalan. Oh, tak ada soalan. Okey. Macam ada orang tanya soalannya. Tak ada ah? Tak komen tengok. Tak ada komen apa? Okey, ada komen tak? Tak ada, tak apa. Okey, teruskan. Siapa tadi? Yang ke 5 dia kata Imam Ahmad telah menyatakan hal ini secara tekstual. Beliau berkata rahimahullah, setiap orang yang hukum bertentangan gugur darinya, maka ganti ruginya dilipat gandakan. Dua kali ganda, sekali ganda lah bayar. Telah berlalu hukum dari Nabi SAW seperti ini pada dua keadaan: pencurian buah yang masih tergantung di pokok dia, dan kambing yang ada di padang, kan? Itu tak dipotong tangan. Tapi kalau curi di kandang, memang kena potong tangan. Tapi tangkap, dia kena bayar dua kali ganda harga kambing tadi. Keenam, penggabungan takzir, hukuman. Takzir ni hukum yang kita kata, tengok budi bicara hakim lah takzir ni. Hakim kata pukul 10 kali ke, gantung tali kasut di leher selama seminggu ke, pulang lah. Itu takzir. Hakim kata buang daerah setahun, pulang lah. Itu hukum takzir dia panggil. Baik, digabungkan takzir dengan ganti rugi. Dan ini merupakan penggabungan antara dua hukuman. Hukuman yang bersifat materi dan hukuman yang bersifat fizik, kan? Dua-dua kena. Kenapa kena dia ada orang tu jadi baik lah, mendidik dia, kan? Hukuman ni sebenarnya mendidik, bukan nak siksa. Sekarang dia salah faham, dia kata hukuman ni siksa. Begitu. Jadi pasalah-pasalah ni hakikatnya mereka ni perlu dididik lah. Bukan hakikatnya mereka tu disiksa, kan? Mana bila dia tangkap di penjara, diberikan pengetahuan kepada mereka, kan? Hari-hari diasak mereka dengan ilmu yang sahih, dengan Quran, dengan hadis, dengan sunnah, dengan apa tadi, kan? Hari-hari diasak tu, dengan solat, dengan akidah, apa semua tadi. Jadi maknanya dah duduk dalam tu sampai bertahun-tahun dengar benda tu, takkan dia tak jadi baik. Ini tak. Bila ditangkap bersalah-bersalah tadi, diseksa dia semua, kan? Dia pun tak didekatkan dengan agama pun, kan? Bahkan ada sunnah, ada janggut-janggut, dia cukur habis janggut, kan? Dia cukur janggut, dia paksa cukur janggut, licin habis. Kenapa? Kerana kejahilan lah. Kejahilan macam-macam lah, jahil berbagai sudut lah tak agama, kan? Kalau orang yang ada janggut ni, kan, ikut sunnah tu, tiba-tiba tertangkap masuk penjara, dia cukur janggut tu. Ini kesalahan lah. Kesalahan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kebangkitan. Kalau dia main-main benda ni, kan? Seksa orang memang seronok lah, pukul orang memang seronok. Tapi hakikat dia, kalau kita kena macam mana? Gitu. Jadi hakikatnya pesalah-pesalah ni, mereka ni dididik, bukan untuk dibalas dendam, disiksa, dan bukan. Tujuan dia pendidikan. Ketujuh, menjadikan pengaman sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. I'tibar al-hirs. Ni dia punya perkataan pasal dia dari nikah je. I'tibar al-hirs, maksudnya tengok penjagaan dia tadi, kan? Kita tengok dia kalau motor kita kunci pun tak ambil, tinggal kunci di situ, ya kan? Macam nak hadiah ke orang je motor tu, dia tak jaga betul-betul lah. Tu maksud dia menjadikan pengaman tadi, kan? Maksud dia usaha kita menjaga harta tadi sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukuman. Kerana beliau telah menggugurkan hukum potong tangan atas pencuri buah-buahan yang masih ada di pohonnya.
Tapi beliau mewajibkan hukum ni atas orang yang mencurinya di tempat penjemuran. Kenapa tempat jemur ni orang jaga kan? Dia jaga elok. Dia buat dengan para dia kan, untuk letak apa-apa, buah-buah kurma tadi, untuk dikeringkan kurma tadi, tak nak rosak. Dia jaga. Lepas tu dia akan alih pula buah tadi. Penjagaan, dia ada penjagaan di situ. Sebab tu Nabi hukum potong tangan orang yang curi di situ. Curi dia pokok ambil untuk makan, untuk ambil untuk makan je lah. Nabi tak hukum kerana dia lapar tadi. Menurut Abu Hanifah rahimahullah, hal itu kerana berkurangnya nilai harta tersebut akibat cepat rosak. Dan beliau menjadikan hal ini sebagai dasar dalam semua kejadian yang nilai harta akibat cepat rosak. Ya? Jadi ini khilaf dengan pendapat jumhur lah. Pendapat majoriti ulama' ataupun jumhur ulama' lebih tepat lah, kerana beliau SAW menjadikan harta itu mempunyai 3 keadaan. Ya. Okey, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yang tidak ada sanksi apapun padanya. Maksudnya al-halah la syai'a fiha, tak ada apa-apa keadaan ni. Ya, wa huwa ma idza ukila minhu bi fihi, akala minhu bi fihi. Yakni apabila orang tu dia makan dengan mulut, banyak berapa biji dia nak makan. Bukan sampai 10 kilo dia nak makan. Kan? Kita beli kurma rutab. Satu bekas tu 500 gram. Kan? Takkan makan sekali duduk kot 500 gram tu. Kan? Kita kena 5-6 biji rutab, 5 biji dah kenyang lah. Nah, tu dia. Dia takkan nak makan sampai 10 kilo, 5 kilo rutab tu. Itu hal yang pertama, tak ada apa-apa. Iaitu kau tu makan dengan mulut dia. Wahuwa ma idza akala minhu bi fihi, dengan mulut dia. Itu keadaan yang pertama. Dan keadaan yang kedua, wahalatan yugharramu mithlaihi. Ini keadaan yang kedua, dia kena bayar 2 kali. Tak dia potong tangan, tapi dia kena bayar 2 kali. Apabila dia ambil, dia makan lah. Dia pergi kerat ambil 5-6 tandan keluar dari kebun tu. Ini kena bayar 2 kali lah. Kalau harga dia RM20, kena bayar lah. RM40, RM50 kan, tak kisah. Sekali ganda. Dan dipukul. Yudrabu min ghairi qat'in, maksud dipukul. Ambil rotan tibai belakang ke tibai kaki ke. Dipukul dia. Denda kena bayar, pukul kena. Okey. Yang ni cara dia apa dia? Iaitu ma idza akhadahu min syajarihi wa akhrajahu. Dia ambil pada pokok, dia bawa keluar daripada kebun tadi. Ni. Dan hal keadaan yang ketiga, wahalatan yuqta'u fiha, dipotong tangan. Iaitu idza saraqahu min baydarahu sawa'un kana qad intaha jafafuhu aw lam yantahi. Yani dia pergi curi di tempat orang dah jemuk tu. Tempat orang dah susun, orang pergi ambil di pokok orang. Orang pergi susun di para tadi kan. Kemudian orang nak alih, lepas tu orang nak himpun dalam raga dan sebagainya. Dia pergi curi situ. Maka ni kalau sampai nilai 1/4 dinar, maka dia akan dihukum potong tangan lah. Ni. Sama ada buah tu dah kering elok ke tak kering ke, dia akan tetap dihukum potong tangan. Baik. Kemudian dia kata sini apa lagi? Kerana yang menjadi patokan dia kata sini. Ya. Jadi ibrah. Maksudnya yang ada ibrah, yang di muktabar lah. Yang diambil iktibar tu, dia kata yang menjadi pegangan adalah tempat penjagaan. Dia kata fal ibrah lil makan wal hirz la li yubsihi. Dia kata maksud ibrah tu yang kita nak ambil sebab tu tempat dan penjagaan dia. Orang jaga tempat tu. Takut kena curi. Bukan sebab benda tu kering ataupun lembab, tak.
Dia maksud dia. Ini ditunjukkan oleh perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Yang Nabi tidak memotong tangan orang yang mencuri kambing di apa, di padang, di tempat, di apa, di kebun lah, tempat dia makan rumput lah, tempat makan daun-daun tu kan. Tapi Nabi potong tangan bila orang tu curi di kandang. Kenapa? Kerana dia dalam keadaan terjaga, dikepung. Itu dia. Beza dua keadaan tu. Okey. Kerana itu adalah pengaman baginya. Yang ke-8, penetapan adanya hukum secara materi, maksudnya isbatul uqubat al-maliyah. Dalam hadis itu dia meletakkan ada hukum kena bayar dengan apa? Dengan harta lah. Kata kita sini, yang dalam permasalahan ini ada banyak sunnah yang sahih dan tidak ada yang menentangnya. Para khulafa ar-rasyidun dan selainnya daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum telah mengamalkannya. Dan yang paling sering menerapkannya adalah Umar radhiyallahu anhu. Yang ke-8. Yang ke-9, seorang dianggap sebagai pengaman bagi pakaian alas tidurnya yang dia tidur di atasnya dimanapun dia berada, baik di tidur masjid atau selainnya. Maksudnya dia harus jaga kain dia tengok orang curi, dia tidur atas kain tadi. Dia kira dia tu maknanya ada pengaman lah. Sebab tu Safwan bin Umayyah tadi orang curi kain dia, orang tu kena kerat tangan. Ya. Dia. Sebab dia jaga pakaian tadi, tak kisah di masjid ke mana lah. Ke-10, masjid dianggap sebagai pengaman bagi barang-barang yang biasa disimpan di situ. Curi barang dalam masjid kena. Kerana Nabi SAW memotong tangan orang yang mencuri perisai di masjid. Kerananya orang yang mencuri terpal, pelita dan kapek. Terpal ni apa benda pula ni? Tengok di sini bahasa Arab dia. Ya. Dia kata tadi mana ni? Mencuri perisai, kena orang mencuri. Okey, kamu. Terpal ni tikar. Nyamuk besar ni. Baik, dia kata orang yang mencuri hasir, tikarnya, lampunya. Tikar di masjid kena kerat tangan curi. Lampu kan, kapek. Itu dia kata. Okey. Dan ini adalah salah satu daripada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Adapun ulama yang tidak mewajibkan tangannya dipotong, maka dia mengatakan orang itu mempunyai hak padanya. Adapun dia tidak punya hak, maka tangannya dipotong. Misalnya kalau dia adalah kafir zimmi yang curi ambil barang masjid, kena potong. Orang Islam tak kena potong. Ini pendapat sebahagian pula. Kan? Yang ke-11 dia kata, tuntutan atas barang yang dicuri adalah syarat bolehnya memotong tangan. Yang ke-11, mutalabah fil masruq. Ya? Maksudnya ada orang nak cari, bila barang tu orang cari, itu menunjukkan bahawa benda tu boleh berlaku hukum potong tangan lah kalau orang curi. Kalau benda tu hilang, orang tak cari, tak nak potong tangan lah. Kan? Contohnya kopiah hilang. Nak cari tak kopiah kita ni? Ya? Hilang. Nak cari tak? Tak cari kan? RM2 lebih lah, cari apa? Kan? Tiap kopiah orang pakai atas kepala orang sama ya. Kan? Gitu. Baik. Yang ke-11 dia kata, tuntutan atas barang yang curi adalah syarat bolehnya memotong tangan. Kerana jika pemiliknya memberikan kepada pencurinya atau menjual kepadanya sebelum kesnya diajukan kepada imam, maka hukum potong tangan pun gugur. Contohnya kita tangkap orang tu, dia curi kasut kita. Dia kata, "Mesti bang curi, pakcik, saya tak ada duit nak makan ni, saya beli kasut ni nak jual."
beli RM10 untuk pada saya beli makanan. Oh, kesian, tak apalah, saya hadiah pada awak lah, nak ambil lagi RM10. Maksud dia tak apa, tak kena kat tangan. Tapi bila kita tangkap dia, kita panggil polis, panggil apa, pergi kat qadi, hakim, memang kena potong tangan lah. Walaupun masa tu kita, tak apa, saya tak jadi lah, saya kesian lah kat dia, cancel lah. Tak ada cancel, kena potong tangan juga. Sampai macam tu sekali. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dengan tegas ketika sahabat dengan Sufyan bin Umayyah tadi, dia nak hadiah, ambil lah, nak hadiah kawan tu, nak jual kawan tu kan. Nabi kata, kenapa kamu tidak melakukannya sebelum kamu membawa dia kepadaku? Yang ke-12, hal itu kesediaan pemilik, yakni kesediaan pemilik barang untuk menghibahkan. Menghibah ni memberi ya, atau menjual kepada pencurinya, tidak menggugurkan hukum potong tangan, atau kalau kasus ni, kesnya sudah sampai kepada imam atau hakim lah. Dan demikian pula halnya dengan semua kes yang memiliki had, hukum hudud. Bila sampai ke imam, tak boleh lah. Dan sudah sampai kepada imam, yang ketua, pemimpin, kerana telah dinukil melalui jalur sahih daripada Nabi SAW, bahawa ia tidak boleh digugurkan. Dalam as-sunan daripada beliau, kalau had sudah sampai kepada imam, maka Allah melaknat yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Dua-dua kena laknat. Ni bukan boleh main-main. Yang ke-13, orang yang mencuri sesuatu yang dia mempunyai hak padanya, maka tangannya tidak dipotong. Dia ada hak di situ, walaupun sikit hak dia, maka tangan tidak dipotong. Ke-14, tangan pencuri tidak dipotong kecuali setelah dia mengakui perbuatannya sebanyak 2 kali. Mengaku, atau ada 2 orang saksi. Kerana pencuri dalam hadis di atas mengaku di sisi beliau SAW, namun beliau bersabda, di mana kamu tahu kalau, maksudnya aku sangka kamu ni tak mencuri kot, tak curi kot, Nabi kata. Orang itu menjawab, betul aku mencuri. Maka barulah ketika itu beliau memotong tangannya, dan beliau tidak memotongnya sebab beliau mengatakan kepada ucapan itu sebanyak 2 kali. Kalau tu mengaku sampai 2 kali, yang barulah Nabi potong tangan dia tu. Yang ke-15, menganjurkan kepada pencuri agar dia tidak mengaku, dan agar dia menarik balik pengakuannya. Saya tak mencuri, saya tak curi, kan. Tapi ini bukanlah hukum untuk semua pencuri. Bahkan di antara pencuri ada yang nanti mengaku, setelah dihukum dan diancam baru dia mengaku, kan. Kena pukul belakang, tarik telinga lah, baru dia mengaku. Sebelum tak mengaku. Sebenarnya yang akan datang insya-Allah ta'ala. Yang ke-16, wajib atas imam mengubati tangan pencuri setelah dipotong agar dia tidak mati. Sebab darah akan mengalir, mati lah. Dalam sabda beliau, ubatilah dia, terdapat dalil bahawa biaya perubatan atau perawatan bukan ditanggung oleh pencuri, bahkan ditanggung oleh hakim kerajaan tadi lah. Ke-17, menggantung tangan pencuri di lehernya sebagai pelajaran baginya dan bagi orang lain yang melihatnya. Ke-18, memukul orang yang menuduh jika nampak darinya tanda-tanda kedustaan. Nabi SAW telah memberikan hukuman fizik kepada orang yang tuduh, dan juga pernah memenjarakannya. Dituduh orang suka ni kan, kena. Ke-19, wajib melepaskan tuduhan jika tidak nampak darinya sesuatu pun dari yang dituduhkan kepadanya. Apabila penuduh rela kalau tertuduh dipukul, maka jika harta ditemukan pada tertuduh, maka tak ada masalah. Tapi jika pukulan tidak berhasil mengungkap keberadaan yang hilang pada tertuduh, maka penuduh harus dipukul seperti pukulan diberikan kepada tertuduh. Macam polis pukul orang lah. Kalau orang tu tak salah, polis tu kena pukul balik, kalau ikut hukum. Polis tadi dihukum pukul balik. Kalau dia pukul orang tu tak salah. Jangan main tumbuk perut orang lah apalah. Kalau orang tu tak salah, dia dihukum tumbuk perut balik. Jangan main. Kita bila kita ada kuasa ni, kita kali megah. Kan? Kita megah ni maknanya dunia boleh lah kita megah. Akhirat tu dalam kubur nak megah je lah. Kita pencen pun tak nak megah dah. Orang meluat tengok kita, orang tak nak kawan kita. Tu pun kita susah hati lah. Ni. Baik.
Ini semua jika disertai adanya tanda-tanda yang mencurigakan. Sebagaimana diputuskan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, putuskan, hukumkan, dan beliau mengabarkan bahawa itu adalah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20 adanya qisas, hukum balas lah. Dalam kes pemukulan menggunakan cambuk, tongkat dan sebagainya, ni kena ada hukum balas. Yang main-main, bukan boleh pukul orang ikut suka hati. Walaupun kita ni ada pangkat dan sebagainya, polis dan sebagainya kan, tak boleh pukul orang ikut suka hati. Kalau tak salah orang tu, kita dijatuhkan hukuman pukul serupa yang mana kita pukul orang tadi. Itu kita kena tahu lah hukum. Tidak di akhirat dalam melanggung kita. Sakit lah. Jadi insyaAllah kita sampai di sini saja. Ya, itulah dia. Nanti kita sambung lagi lah apa yang kita akan baca daripada yang berbaki dari kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.